Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhailin Lajimin, YouTube channel Suhailin Lajimin. Hari ini saya akan berkongsikan tentang ibadah, bidang ibadah dalam agama Islam, yaitu berkaitan dengan gadaian, ar-rahnu dan juga syarikat ataupun syarikah. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan gadaian ini? Tuan-tuan dan puan, gadaian tuan-tuan dan puan adalah kebanyakan umat Islam biasa menggadai sesuatu. Dan sekarang ini biasanya yang digadai adalah emas. Emas biasanya orang buat rahnu lah. Ada rahnu di bank rakyat, ada juga syarikat-syarikat rahnu yang persendirian adalah rahnu ini mereka menggadaikan emas. Menggadaikan emas. Allahu Akbar. Oke, mari saya terangkan tentang ar-rahnu ini. Apakah sebenarnya maksud ar-rahnu ataupun gadaian ini yang dibenarkan di dalam Islam ini? Dari segi bahasa, ar-rahnu ini yang maksud dia adalah menahan sesuatu. Dari segi bahasa, ar-rahnu ini menahan sesuatu. Dari segi istilah, yaitu sesuatu barang, dari segi syarak lah syarak Islam, yaitu sesuatu barang yang ada nilai, lah, seperti emas, perak, baju besi, kan, yang dijadikan cagaran oleh pemilik untuk mendapatkan pinjaman. Ini satu dalam Islam lah, dibenarkan. Ada satu barang yang berharga yang kita jadikan dia sebagai gadaian kepada seseorang, kemudian kita dapat pinjaman. Hukum rahnu ini dalam Islam ada harus. Benda ini al-mubah. Mubah mana harus. Dalam Islam ada 5, hukum ni ada 5 dalam Islam. Jadi yang ini adalah harus. Rukun dan syarat sah gadaian. Apakah dia rukun sebenarnya untuk supaya kita boleh sahlah kan. Kalau kita hendak menggadaikan sesuatu, mestilah dia punya rukun dan dia mesti ada syarat sah dia. Okey, mari kita lihat rukun yang wajib bagi rahnu ini, gadaian ini adalah pertamanya mesti ada penggadai. Mesti ada yang menggadai. Macam saya lah. Saya nak menggadai emas kepada mana? Kepada yang mau digadai lah. Maknanya saya lah penggadai. Rukun pertama. Yang kedua adalah pemegang gadaian. Siapa yang punya ini gadaian? Siapa punya? Itu yang kedua. Rukun yang ketiga adalah barang yang digadai. Yang ketiga ini, barang yang digadai. Yang kelima, mesti ada ijab dan kabul. Ijab, saya hendak menggadai. Maknanya ada punya ucapan. Sama ada yang melalui lisan ataupun bertulis. Sekarang ini lisan bertulis. Itu lagi kuatlah. Jam kabul. Ijab dan kabul. Kabul ini menerimalah. Kemudian yang kelima adalah barang yang diberikan kepada penggadai ataupun ada bayaran dia lah. Mari kita lihat kepada syarat sah untuk penggadai ini. Kan kalau rukun gadaian ini ada 5. Jadi penggadai itu macam mana? Apa syarat sah dia? Pertama, dia mesti berakal. Penggadai mesti berakal, baligh dan kemahuan sendiri. Penggadai ini dia tidak boleh dia dipaksa. No, jangan. Ada orang paksa dia pula untuk menggadai. Tak boleh. Balik mana dia cukup umur kan. Baliklah. Kalau kanak-kanak, baby tak boleh. Itu tidak boleh. Kalau orang gila pun tak boleh. Mari kita lihat kepada pemegang gadaian itu. Dia mesti yang pegang gadaian ni, orang yang mau menggadai ni, penggadai yang memegang gadaian ni adalah berakal. Tidak boleh orang gila. Orang mabuk pun tidak boleh. Orang mabuk. Dia minum arak kah? Minum arak. Tengah mabuk, tak boleh. Balik, kanak-kanak tidak boleh. Dan kemahuan sendiri, bukan dipaksa lah. Barang yang digadai, contohnya emas kan. Emas kita nak gadai emas ini. Kita mau gadai emas ini, dia mesti ada dia punya syarat sah dia. Pertama, kepunyaan sendiri, bukan kepunyaan orang lain. Seperti kita meminjam, kita pinjam kepada orang lain, kemudian kita nak pergi gadai. Itu tidak boleh. Itu bukan hak kita kan. Dia mesti hak yang punya itu. Kemudian dia ada nilai.
dia ada nilai. Contohnya emas dia ada nilai, silver, perak dia ada nilai kan. Boleh digadai dan benda ini boleh digadai. Kemudian keadaan barang itu diketahui oleh kedua pihak, penggadai dan yang membayar, yang buat pinjam, yang memberi pinjam lah. Ijab dan qabul yang kita ketahui dia adalah lafaz, ada lafaz memberi dan juga menerima gadaian itu. Kemudian barang yang diberikan kepada penggadai bayaranlah tidak merugikan kedua-dua belah pihak. Tidak rugilah. Dia mesti yang, kalau emas, macam emas boleh digadaikan. Perkara-perkara yang boleh membatalkan gadaian. Macam mana gadaian ini macam mana dia boleh terbatal? Pertamanya, barang yang digadai itu rosak. Itulah sebabnya beras tu jangan digadai. Beras kan dia paling rosak. Macam bunga kan, dia pergi gadai bunga. Alamak, layu pula tu bunga. Tak boleh. Apa lagi yang boleh rosak ni? Gandum, tak boleh lah. Okay kan? Okey, kemudian yang kedua adalah penggadai meninggal dunia. Yang menggadaikan barang itu meninggal dunia, rosaklah. Siapa lagi mau bayar nanti kan? Jadi ketiga adalah barang yang digadai telah dipindah milik. Kalau barang itu telah dipindah milik, contohnya emas, kita menggadai, kemudian barang itu dipindah milik orang lain, terbatallah dia punya gadaian. Buat yang barulah. Kemudian pemegang gadaian membatalkan gadaian walaupun tanpa pengetahuan penggadai. Saya nak batalkanlah walaupun tanpa pengetahuan daripada penggadai. Okey, yang mananya yang simpan gadaian ini dia batalkan. Kalau emas kan, kita pergi gadai emas, kemudian saya batalkan walaupun tanpa pengetahuan penggadai dia. Dan penggadai telah membayar semua hutangnya, habislah. Kalau contoh bab dia ni, kita gadai emas, dia akan bagi pinjam duit, jadi kita bayar semua, maknanya habis, tidak lagi lah. Maka batallah gadaian itu. Kemudian yang keenam adalah barang yang digadai diserahkan semula kepada penggadai. Barang itu dibagi kepada penggadai. Dan yang ketujuh adalah barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah. Sebab kenapa? Adalah perintah mahkamah. Mungkin dia tak ada pinjaman itu tak dapat bayar balik kan, digadai balik lah. Okey. Kemudian apakah hikmah gadaian ini? Dalam Islam kenapa dia dibenarkan gadaian ini? Satu ialah melahirkan sifat kerjasama dan kasih sayang. Inilah adab sahsia ini. Iaitu ada kerjasama di kalangan kan. Kita ada banyak aset. Kita mau gadai. Tentara perempuan, kita tidak ada duit, kita mau gadai. Bayangkanlah kalau tidak menerima gadaian ini, apa jadi? Maknanya dia tidak akan dapat menggerakkan sesuatu modal. Dia nak bisnes kan. Jadi dengan Islam mewujudkan mengharuskan gadaian ini, maka wujudlah kerjasama di antara kedua belah pihak. Kan, penggadai dan yang memberi pinjam. Dan juga kasih sayang, tuan-tuan dan puan, tidak ada unsur dalam Islam, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur judi dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai jaminan kepada orang yang memberi hutang. Ada jaminan lah kepada orang yang memberi hutang. Kita ini tuan-tuan, kita ni kalau ada orang berhutang, kita boleh tolong dia berkeperluan. Yang ketiga adalah memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan. Kita mudahkanlah, kan kita banyak duit, ada bank ni banyak duit, orang lain banyak aset, dia gadaikan, kemudian kita bagi dia pinjam supaya modal ini berjalan. Dia tetap akan dapat banyak aset. Itulah, dan dia yang bagi pinjam ini dia akan dapat lebih untung. Kan hebatnya ekonomi Islam kan. Yang keempat adalah memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi. Itulah, nanti uang itu boleh dibisneskan, aset itu boleh disimpan. Itulah, ekonomi dia boleh berjalan. Okey. Perbezaan antara amalan gadaian Islam dengan gadaian konvensional. Biasanya konvensional ini yang melibatkan riba lah. Gadaian Islam dari segi cara dia lah, dalam Islam aspek barang gadaian tetap menjadi hak milik penggadai. Kan? Tapi kalau yang konvensional ataupun yang melibatkan riba ini, barang gadaian akan lupus sekiranya tidak ditebus. Ini bahaya nih. Cara pembayaran ialah nilai barang dan upah. Ada nilai barang dan upah. Kalau riba ini adalah nilai barang termasuk faedah, ada faedah dia. Kesan dia lah dalam Islam dia membantu meringankan beban. Tapi yang bukan konvensional ataupun yang bukan cara Islam adalah terdapat unsur penindasan, riba dan gharar. Dia minta riba kan. Itulah. Jadi barang-barang biasanya yang digadaikan adalah barang-barang kemas, seperti emas dan sebagainya lah. Bangunan pun boleh, bangunan rumah, aset kan, tanah pun boleh dibolehkan.
Jadi saya rasa itu saja untuk kita punya perkongsian tentang gadaian. InsyaAllah lepas ini saya akan ceritakan tentang syarikat, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.